Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'amman shalla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para jemaah sekalian, kita mulakan pengajian kita pada petang ini dengan kita zikir munajat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
Ya Tubna, ya Allah, kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu, ya Allah. Kami kembali padamu, ya Allah. Kami akan mati dan kembali padamu, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami. Kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal atas kalian perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفاهيم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مسلمين ومسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama dalam pengajian fardu ain kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, diampunkan semua dosa, diterima sekalian taubat, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dipimpin kita ke jalan yang diridainya dan dimatikan kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pelajaran kita semalam kita telah pun dan sedang membicarakan daripada solat orang musafir. Kita dah mengatakan orang musafir ini dia diberikan keringanan dalam mengerjakan solat. Dia diberikan dua keringanan. Satu namanya qasar dan satu namanya jamak.
Qasar itu kita dah sebut iaitu pendek, iaitu sembahyang yang 4 rakaat boleh dibuat 2 rakaat, iaitulah sembahyang Zuhur, Asar dan Isyak. Ada pun subuh dan juga maghrib kekal seperti biasa. Dan manakala pula orang yang musafir pun boleh jamak. Jamak itu apa dia? Menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Itulah namanya jamak. Jadi kalau orang yang musafir atau orang jamak, dia mestilah musafir melebihi 82 kilometer. Dan bermulanya dia boleh salat qasar atau jamak setelah dia keluar pada kampung dia dalam perjalanan menuju ke destinasi yang 82 km atau lebih. Kalau sekiranya dia dari Singapura, dia nak pergi ke Kuala Lumpur, dia pergi ke airport Changi, dia dah keluar pada perkampungan dia, dah keluar pada kampungan di Tampines ataupun Jurong atau Woodland, maka di Changi Airport dia sudah boleh solat jamak dan qasar. Tetapi orang yang tak musafir, orang yang tak belayar, hanya mengantar saja ke airport, dia tak bolehlah solat jamak dan qasar. Nah, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Itulah untuk orang yang solat qasar dan juga solat jamak. Tetapi kita dah sebutkan solat jamak ini dia boleh dilakukan dengan 3 sebab. Salah satu 3 sebab. Sebab pertama ialah sebab dia musafir. Dan sebab kedua ialah dia tu kerana hujan. Dan sebab ketiga kerana sakit. Kedua-dua sebab hujan dan sakit akan kita sebutkan syaratnya. Adapun kalau sekiranya dia melakukan musafir, kita dah sebutkan, musafir itu mestilah perkara yang harus. Tidak boleh perkara haram seperti dia musafir nak pergi berjudi, nak pergi tempat maksiat. Tak bolehlah tu. Tapi dia musafir tu seperti dia nak pergi berniaga, ataupun dia musafir yang wajib kerana nak menunaikan haji atau umrah, atau musafir yang sunat nak pergi ziarah alim ulama ataupun ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu namanya musafir yang harus, yang boleh dilakukan salat jamak. Nah, salat jamak ini dia terbagi kepada 2 yang kita dah sebut semalam, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu makna mendahulukan. Seperti kalau sekiranya kita dalam waktu zuhur pukul 2 petang, kita salat asar dalam waktu zuhur. Itu mendahulukan. Dan ada pun jamak takhir, melambatkan. Seumpama kita waktu asar pukul 5, kita salat zuhur dalam waktu asar. Ini bukan nama qada, tapi nama jamak bila cukup syarat. Ya, itu melambatkan. Itu jamak takhir. Dan jamak ini boleh dilakukan pada 2 golongan solat. Satu golongan ialah zuhur dengan asar, boleh takdim dan boleh takhir. Satu golongan lagi ialah maghrib dan isyak. Maghrib boleh bawa pada waktu isyak dan isyak boleh bawa pada waktu maghrib. Ini 2 sajalah partner dia. Zuhur partner dia asar, maghrib partner dia isyak. Subuh dia bujang lapuk. Apa nak buat? Ya, dia tak ada kawan. Dia member lah. Dia tak ada member. Sampai kiamat lah dia seorang-seorang. Tapi ada juga orang yang jamakkan dengan subuh. Macam mana Ustaz? Dia sembahyang subuh pukul 8, jamak dengan duha. Itu tak ada dalam buku ya. Jangan buat macam tu. Itu kerja haram, dosa. Sekali-sekala tak apa. Kadang-kadang. Jangan tiap-tiap pagi sembahyang subuh pukul 8. Haram. Ya, itu bukan waktu subuh. Waktu subuh daripada terbit fajar sampai terbit matahari. Itu saja. Lebih pada lebih terbit matahari, sudah dikira luar pada waktu subuh. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi hari ini kita menyambung kembali dalam pelajaran kita, nak membicarakan tentang syarat-syarat jamak takdim. Jamak yang didahulukan. Asar nak dibawa dalam waktu zuhur, atau isyak nak bawa dalam waktu maghrib. Jadi syarat-syaratnya. Apakah syarat-syaratnya? Pertama, berkata tuan pengarang kita, iaitu Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Said Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus. Dengan daripada guru dia, Habib Zain bin Semit. Semoga kedua-dua mereka Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan limpahkan rahmat kepada mereka dan dikabulkan sekalian amalan mereka dan dilimpahkan barakah ilmu mereka kepada kita. Dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bikum fid darani amin. Syarat jamak takdim. Kita nak solat asar dalam waktu zuhur. Apa syaratnya? Syarat pertama, haruslah dimulai daripada solat yang pertama. Mana antara zuhur dengan asar, solat yang pertama ialah solat zuhur. Kena buat solat zuhur dulu. Kalau kita buat solat asar dulu, tak sah. Kerana asar dia tumpang waktu zuhur. Jadi zuhur tu tuan rumah. Jadi kena tuan rumah solat dulu. Itu sebagai contoh je lah. Tapi itulah syaratnya. Ini setelah kita sebutkan pelayaran mereka mesti melebihi 82 km destinasinya. Dan pelayaran yang kita katakan yang harus bukannya haram. Ya. Jadi apabila dia nak dirikan solat jamak takdim, mesti solat zuhur dulu. Kemudian baru asar. Ataupun maghrib dengan isyak. Jadi nak solat mana? Isyak sekarang dibuat dalam waktu maghrib. Jadi kita solat maghrib dulu baru isyak. Kalau kita terbalikkan, kita sembahyang asar dulu kemudian baru zuhur, asar kita tidak sah. Kalau begitulah, kalau kita sembahyang isyak dulu kemudian baru maghrib, isyak kita tidak sah. Habis zuhur kita dah buat ustaz, zuhur sah. Kita buat asar, zuhur. Jadi asar ni menyalahi. Sebab patut asar ni lepas zuhur ni kita buat asar dulu. Jadi asar tidak sah. Zuhur sah. Sebab memang dalam waktu dia. Kemudian lepas sembahyang zuhur, ulang balik sembahyang asar tu. Macam tu. Barulah dikirakan sah. Ya. Adapun hukum solat asar. Ya. Jika terbukti, ya, harus niat jamak takdim. Jadi dalam solat kita yang pertama, solat zuhur, mestilah niat jamak takdim. Ya. Niat jamak takdim itu mestilah dalam waktu kita takbiratul ihram. Ya, itu yang sunnatnya. Sunnatnya niat itu wajib. Tapi bila sunnatnya dalam takbiratul ihram? Dalam solat yang pertama sahaja. Aku solat fardu zuhur, jamak takdim dengan asar. Tak sebut takdim pun tak apalah. Aku solat fardu zuhur, jamak dengan asar. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi niat itu disunnatkan dalam takbiratul ihram. Niat tu wajib. Niat jamak tu wajib. Tapi disunnatkan dalam takbiratul ihram. Andai kata tak dapatlah niat dalam takbiratul ihram. Kenapa? Panjang sangat ustaz. Tak biasa sembahyang jamak. Aku salat fardu zuhur, jamak apa dia? Jamak, alamak. Bar dah habis dah. Tak ada nafas kita ni. Habis macam mana ustaz? Saya ni tak biasa ni nak niat jamak. Boleh diniatkan pula jamak itu dalam tengah-tengah salat. Selagi kita belum beri salam. Jadi kita bila salat zuhur, kita salat saja niat zuhur. Aku salat fardu zuhur. Kalau kita nak buat kasar 2 rakaat, kita niatlah kasar. Aku salat fardu zuhur kasar. Kemudian dah bar. Kemudian tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kata, aku salat fardu zuhur ni jamak dengan asar. Selagi sebelum kita beri salam, kita boleh niat. Kita tengah at-tahiyatul, ni nak beri salam ni. Aku lepas ni nak naik flight dah ni, nak terbang. Bila masa nak salat asar pula? Kita pun terus niat, aku salat fardu zuhur ni jamak takdim dengan asar. Ustaz, tengah-tengah tahiyat akhir boleh niat jamak lagi? Boleh. Itulah dia. Tapi yang sunnatnya dalam takbiratul ihram. Tapi boleh selagi kita belum beri salam. Itulah dia tuan-tuan, tempatnya jatuh niat. Niat tu wajib. Niat jamak tu wajib. Pada salat yang pertama. Cuma tempatnya tu sunatnya dalam takbiratul ihram. Kalau tak lepas, tak dapat, maka bolehlah diniatkan sepanjang dia dalam salat yang pertama itu, selagi sebelum dia beri salam.
Itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma dalam masalah ini ada juga berbeza pendapat alim ulama', ya. Di mana alim ulama' di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, menurut pendapat sebahagian ulama', boleh niat jamak takdim setelah selesai salat yang pertama, sebelum takbiratul ihram salat yang kedua. Jadi setelah selesai salat pertama, dia sembahyang zuhur ni, dia buat kasar 2 rakaat, dia musafir. Lepas dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Pak Imam pun kata, marilah jemaah kita salat jamak dengan asar. Pak Imam tak cakap lah, saya tak niat jamak pun. Macam mana ni? Ada pendapat pula, alhamdulillah, pendapat sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, boleh kita niat setelah salat pertama, selagi sebelum angkat takbir salat yang kedua. Jadi kita pun letak, aku salat fardu zuhur tadi jamak takdim dengan asar. Ataupun dengan perkataan yang lain-lain, aku ni salat jamak dengan asar lah. Jamak takdim dengan asar. Pokoknya ada intention, ada niat jamak takdim dengan asar. Itu saja. Dia bukan ada perkataan yang khusus atau tidak. Jadi itu ada keringanan jugalah, ya. Andai kata kalau ada orang terlupa nak niat pada waktu salat yang pertama, dia terlupa nak dalam takbir, dia lupa niat, dia boleh niat sepanjang salat yang pertama sebelum beri salam. Dan kalau itu pun dia terlupa atau memang dia tak tahu yang Pak Imam nak ajak kita salat jamak, lepas sembahyang beri salam yang salat pertama, kemudian dia pun diberitahu nak salat jamak dengan asar, dia pun niat, aku ni salat ni zuhur tadi jamak dengan asar. Macam itulah. Apa-apa perkataan pun yang pentingnya menggambarkan kita nak jamakkan zuhur tadi dengan asar, jamak takdim. Dan menurut pendapat Imam Muzani pun ulama besar juga, dia murid pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan boleh jamak salat tanpa niat. Ustaz, tanpa niat? Itu pada pendapat dia lah. Betul lah tu. Dia pun ulama juga. Cuma kita ni kalau boleh, kita pertama dalam apabila ada perbezaan pendapat, maka kita selalu pegang pada pendapat majoriti, pendapat yang ramai. Itu lebih selamat. Tetapi ketika darurat tu makna keadaan tersepit, boleh kita pegang pada pendapat yang 1-2 ulama yang dalam mazhab yang sama. Seperti yang saya sebut tadilah. Kalau kita telah terlupa nak niatkan jamak takdim dalam solat, lepas dah beri salam, baru kita tahu kita nak solat jamak, boleh kita niatkan walaupun dah lepas daripada solat pertama. Ada pula yang mengata tak perlu niat jamak pun tak apa. Semua tu pendapat ulama. Cuma kita yang pegang ialah pendapat majoriti yang kuat, mestilah niat pada solat yang pertama. Dan syarat yang ketiga, kita dah sebut ni, kita sebut syarat-syarat ni. Syarat pertama, mesti solat yang pertama didahulukan. Dan syarat yang kedua, mesti niat jamak dalam solat yang pertama. Dan syarat yang ketiga, antara solat yang pertama dan solat kedua mestilah berturut-turut. Tak boleh diselangi dengan sesuatu ataupun dilambatkan sekira-kira orang solat sembahyang 2 rakaat. Jadi lepas solat zuhur, terus qamat, sembahyang asar pula. Jangan kita leka-leka dengan berbual ataupun buat kerja lain atau sembahyang sunat. Jadi kalau sekiranya antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang kedua tu, dia terpisah kira-kira dalam orang salat sunat 5 minit. Dah 5 minit dah Ustaz. Kalau orang salat sunat pun dah selesai dah 2 rakaat. Kalau macam tu, tak boleh sembahyang yang kedua. Salat asar tu, kena tunggulah pada waktu asarnya. Itu dia punya hukum dia. Jadi jangan kita lambat-lambat. Itulah namanya jamak. Jamak tu dia menghimpunkan. Jangan kita lewat-lewatkan. Jadi kadang-kadang kita yang pergi ke Baitul Maqdis atau ke umrah, lepas main fardu zuhur ataupun fardu maghrib, ada salat jenazah. Kita nak salat jenazah, jadi terpisah antara zuhur kita dengan asar.
Kalau gitu, kita terus sembahyang asar. Tak boleh solat jenazah. Apa nak buat? Dah keadaan kita solat jamak ni, umpamanya. Jadi kita kena perhatikan ya, dia punya syarat-syarat dia. Dan syarat yang keempat, kedua-dua solat itu masih dalam musafir. Kita naik kereta api, kita salat dalam kereta api, kita salat zuhur jamak takdim dengan asar, salat zuhur. Lepas salat zuhur, kereta api pun dah sampai dah kampung kita. Nak salat asar, nanti awak dah bukan musafir lagi, jadi awak dah tak boleh jamak. Habis asar saya nak dah niat tadi, tak apa, asar sembahyang nanti bila masuk waktu dia, kerana awak dah habis, dah putus awak punya pelayarannya. Syarat yang kelima, terdapat waktu yang cukup untuk melakukan salat zuhur dan asar. Salat yang pertama dan salat yang kedua. Waktu yang cukup. Kita sekarang ni lagi 5 minit nak masuk asar ni. Nak salat jamak takdim zuhur dengan asar. Apa dah. Engkau sembahyang zuhur aja, lepas tu dah masuk asar. Tak payah jamak lah. Dah tak cukup masa dah. Maaf tuan-tuan ya. Jadi macam tu lah. Kalau tak cukup masa, kita salat saja yang pertama tu dalam waktunya. Salat yang kedua tu dalam waktunya. Nak tunggu sekejap, ada azan masuk waktu zuhur asar, salatlah asarnya pula. Ya. Dan yang keenam, syarat keenam, hendaklah yakin salatnya pertama tu sah. Kita salat zuhur. Salat zuhur tu sah, baru kita salat asar. Kerana asar ni tumpang zuhur. Kalau kita was-was atau kita yakin salat pertama tak sah, kenapa? Tak cicak ada jatuh kat atas badan, Ustaz. Saya salat zuhur, Assalamualaikum, ada tak cicak, Allah. Habis nak sembahyang asar, tak boleh. Ini dah tak cicak ni najis. Jadi awak punya zuhur tadi tak sah kerana menanggung najis. Habis nak buat macam mana? Ulang balik zuhur, cuci tak cicak ni, buang dia. Ataupun tukar baju lain. Kemudian kita salat zuhur balik. Jadi baru salat asar. Jadi kita kena confirm salat pertama kita tu sah. Itu dia 6 syarat. Syarat dia apa yang jamak takdim? Pertama, mestilah salat yang pertama tu dikerjakan yang pertama. Salat zuhur. Antara zuhur asar, zuhur dulu. Antara maghrib isyak, maghrib dulu. Dan kedua, hendaklah salat kita tu, iaitu diniatkan jamak pada salat pertama. Habis Ustaz, kita salat asar kita tu nak niat jamak lagi. Tak payah, tak payah. Jadi kalau kita dah niat pada solat zuhur, aku solat fardu zuhur jamak dengan asar. Dalam waktu kita sembahyang asar, kita niat aja macam sembahyang asar macam biasa. Allah Akbar, aku sembahyang fardu asar. Kalau kita nak buat kasar, kita buatlah kasar 2 rakaat. Kasar. Aku solat fardu asar, kasar. Habis tak niat jamak lagi ke? Tak payah lagi. Dah cukuplah pada waktu zuhur tu saja kita niatkan jamak. Dan hendaklah dia masih dalam dua-dua solat tu dalam musafir, dan hendaklah cukup waktu dua-dua solat tu dalam waktu yang pertama. Zuhur asar tu cukup dalam waktu zuhur. Jangan kita dah sembahyang zuhur, nak salat asar, asar pun dah masuk azan. Dia tak jadi jamak, tapi asar dalam waktu sendiri. Dan demikianlah kita kena yakin confirm yang salat pertama kita tu sah. Baik, itulah dia tuan-tuan 6 syaratnya, iaitu solat jamak takdim. Jadi kalau cukup syarat tu, jadi kita sekarang nak musafir. Kita punya flight kita pukul 5 petang. Biasalah kalau orang nak pergi umrah kan, dia naik flight Saudi Airlines dari Singapura pergi ke Jeddah pukul 5 petang. Kalau Kuala Lumpur ke Jakarta tu kita tak tahulah. Jadi pukul 5 petang. 4.30 masuk asar. Kita kena pergi airport, pukul 2 dah kena ada ke airport. Kemudian pukul 3, 3.30 dah kena masuk dalam flight. Macam mana nak sembahyang asar? Jadi kita boleh sembahyang jamak, zuhur dan asar, jamak takdim. Asar dibawa dalam waktu zuhur. Ya? Itu namanya jamak takdim. Jadi cuma kita boleh solat jamak itu setelah kita bertujuan untuk ke destinasi lebih daripada 82 km. Macam orang nak pergi umrah lah. Ya? Ataupun orang nak pergi Kuala Lumpur, pergi Jakarta. Itu sebenarnya lebih 82 km. Jadi dia boleh salat lepas dia keluar pada kampung dia. Umpamanya dia salat di airport. Dia sampai airport pukul 2.30. 2.30 dah
Kita dah sampai airport, mana kita dah keluar dari kampung. Kalau orang Kuala Lumpur dah sampai KLIA, dah keluar dari kampung dia ni Kuala Lumpur, bandar dia. Jadi dia boleh sembahyang jamak di KLIA dia. Dia boleh jamak Zuhur dengan Asar. Dia boleh buat 2 rakaat Zuhur, dia boleh buat 2 rakaat Asar sebab dia sudah kira musafir, dia dah boleh jamak dan qasar. Tetapi andai kata ada masalah sikit. Masalah apa pula? Masalah kalau sekiranya dia ini orang tak tahan wuduk. Dia selalu, maaf kata, buang-buang air. Buang kecil lah, orang salah sel baul. Ataupun orang yang selalu buang-buang angin. Tak tahan wuduk. Jadi kalau dia nak sampai ke airport, nak ambil wuduk lagi, jadi masalah pula. Boleh tak Ustaz, dia kalau solat jamak di rumah, sebelum dia keluar daripada rumah dia nak berangkat pergi ke umrah ke, nak ke Kuala Lumpur ke, nak pergi ke airport lah ni, nak pergi airport ni. Jadi dari segi syarat, dia tak memenuhi syarat kerana dia belum keluar pada rumah, belum keluar pada perkampungan dia. Dia belum cukup syarat. Tetapi kalau sekira perkara itu darurat, darurat tu maknanya apa? Kalaulah dia keluar dengan dia belum salat, kemudian dia sampai airport dengan keadaan dia selalu terkentut buang angin ataupun selalu terkencing nak duduk dalam bilik air 1 jam, 2 jam dan dia nak check in, nak berangkat, menjadi masalah, maka di sini kerana bimbang dia takut terlepas langsung salatnya, maka atas dasar darurat bolehlah dia salat di rumah tersebut. Tetapi dengan syarat salat dia itu 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar. Kenapa? Kerana dia belum lagi mencukupi syarat musafir. Dia belum musafir, tapi dia jamak atas dasar darurat. Ini sama juga di dalam bab orang yang berpenyakit yang kita akan sebut nanti. Jamak kerana sakit. Jadi jamak kerana sakit ni kerana dia sakit. Jamak kerana keperluan. Misalnya dia keluar rumah, kalau dia nak pergi ke satu tempat, ya, dia kalau tak salat dahulu jamak di rumah dia dah keluar, nanti nak sampai ke tempat dia tuju, dia nak keluar pukul 4. Asar 4.30. Dia nak sampai ke tempat tuju dia tu maghrib pukul 7.30, pukul 8. Jadi kalau dalam perjalanan nak salat tu susah sebab dalam perjalanan. Dengan jam lagi, dengan apa. Ini pun problem. Ini kita fikirkan problem yang kita hadapi sekarang di dalam situasi hidup kita sekarang ini. Jadi kalau aku keluar rumah pukul 4, aku nak sampai sana pukul 7.30. Sampai tempat destinasi aku. Tu bukan musafir. Aku bukan musafir. Nak pergi ziarah kawan, ada urusan. Kemudian kalau sekira aku nak sembahyang asar dalam perjalanan, susah, sulit. Kerana dalam perjalanan. Jadi, bolehkah aku jamak Ustaz? Di rumah sebelum nak keluar tu sembahyang Zuhur, jamak dengan asar. Atas dasar darurat, maka boleh dibuat 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar. Ini telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama mazhab Syafi'i yang besar. Di dalam kitab Majmu', kitab besar dia, ya, di mana dalam kitab itu dia menukil daripada kalam iaitu Ibnu Sirin, seorang ulama yang besar juga yang sebelum beliau, di mana Ibnu Sirin mengambil hadis pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat jamak di Madinah bukan kerana hujan dan bukan kerana perang. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Nabi buat macam tu? Jadi Ibnu Abbas menjawab, supaya tidak menyulitkan, tak menyusahkan umat. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini kalau dilakukannya di atas keperluan dan bukan selalu. Kalau ada keperluan lah. Ya, kalau tak ada keperluan, buat apa kita nak salat jamak? Yang jamak ni tu orang musafir, ya. Tapi kalau ada keperluan, jadi kalau ada keperluan itu diharuskan, ya. Jadi kita ukurkanlah keperluan kita tu. Keperluan seperti yang kita sebut tadi lah, masalah orang sakit, masalah kita nak salat nanti, nak masuk toilet nanti makan masa, dan kemudian kita pula nak pergi perjalanan kita walaupun tak musafir, tetapi perjalanan kita akan habis masanya dengan waktu solat yang kita nak salat, waktu solat pun tak sempat. Jadi lebih baik salat dengan tanpa tak salat, ya. Allah alam. Tapi itu bukan kita jadikan adat kebiasaan, ya. Itu kepada orang yang memerlukan saja. Baik, sekarang kita masuk di dalam membicarakan salat jamak takhir.
Jadi macam itulah juga ya, kalau orang yang nak pergi ke airport yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau dia nak berangkat pukul 5 nak flight take off. Dia nak sampai airport tu pukul 2. Kemudian kalau dia sampai airport dengan keadaan dia tu menjadi sulit untuk nak berwuduk, nak membersihkan diri, dan kemudian memang waktu asar pun dia tak sempat salat asar sebab dia sudah dalam flight. Jadi dia boleh jamakkan asar dengan waktu zuhur dalam rumah dia. Yang bagusnya kalau dia sampai airport, jadi sudah penuh syarat, maknanya dah keluar pada rumah dia. Tapi kalau sekiranya dia pula nak ke airport, nak ambil wuduk lagi pun jadi problem ya. Tak semua orang semua sama ya. Ada orang masalah juga. Jadi boleh solat jamak di rumahnya dengan keadaan tersebut. Dan itu pun dilakukan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar ya. Syaratnya lain samalah. Syaratnya lain tu niatnya aku solat fardu zuhur jamak dengan asar. Lepas zuhur jangan lambat-lambat terus sembahyang asar ni pula ya. Baik, syarat jamak takhir. Ni sembahyang jamak takhir pula. Syarat jamak takhir tak banyak, cuma 2 saja. Senang tuan-tuan. Yang pertama, mestilah dia niat jamak takhir sebelum keluar waktu salat yang pertama. Sebelum keluar waktu salat pertama. Jadi umpamanya dia dalam kapal terbang, dalam flight. Dalam flight ni dia nak menuju ke satu destinasi, sudah masa waktu zuhur. Dia sampai tempat tujuan dia nanti petang pukul 5, waktu asar. Jadi kalau sekiranya nak sembahyang dalam kapal terbang susah. Jadi dia niat, aku nak salat fardu zuhur ni jamak takhir dengan asar. Ustaz tak fahamlah. Kena niat je lah. Aku nak sembahyang zuhur ni jamak takhir dengan asar. Itu saja. Aku nak sembahyang zuhur jamak dengan asar. Sudah. Itu pun cukup lah. Ya? Pokoknya ada menunjukkan tujuan zuhur ini nak dijamak dengan asar. Pada waktu asar lah tu. Jadi itu tak dinamakan qada. Ya? Jadi kita sampai tempat tujuan kita dah pukul 5.30. Dah waktu asar. Kemudian lepas tu kita pun sembahyanglah zuhur. Kemudian sembahyang asar. Itu kita akan sebutkan nanti tertibnya pula. Ya? Tetapi kalau dia tak niat. Dia tertidur. Ya, dia tertidur daripada zuhur sampailah nak dekat landing. Para penumpang harap pasang tali keledar, kita akan mendarat. Dah sampai dah. Alamak, dah masuk pukul 5, dah asar dah. Aku tadi dalam waktu zuhur aku tak ingat nak niat. Jadi apa? Jadilah itu salat zuhur qada. Salat zuhur qada. Jadi ustaz, dosa tak? Kita dah sebutkan dalam pelajaran kita awal-awal bahawa siapa yang qada satu solat dengan sengaja tanpa uzur. Tanpa uzur. Jadi Nabi ditanya, apa tu uzur ya Rasulullah? Tertidur atau terlupa? Dia tertidur jadi apa nak buat? Tak berdosa lah. Ya? Ataupun dia terlupa. Dia dah hayal kat dalam TV tu, kat tengok wayang tu, kat dalam flight tu. Sampai dah, dah pukul 5, aku tadi zuhur tak niat nak jamak. Habis apa nak buat? Terlupa. Tapi terlupa keduniaan ni. Tapi apa nak buat? Terlupa juga tu ya. Jadi itu dimaafkan. Tapi dia nama qada lah. Tapi tak berdosa. Yang berdosa, sembahyang dia tahu dah masuk waktu zuhur, tapi dia tak niat jamak. Tak apalah nanti aku qada. Memang dia pun macam tu juga qada. Maka berdosalah dia ya. Jadi salat ni kita kalau boleh wajib buat dalam waktunya. Kalau mengqada salat dengan sengaja tanpa uzur, yang kita dah sebut hadisnya, dia duduk dalam neraka selama satu huqbah. Satu huqbah 80 tahun. Satu hari dalam neraka 1000 tahun dalam dunia. Na'udzubillah min zalik. Jadi macam itulah ya. Kita jaga-jagalah kalau sekiranya waktu solat tu. Itu syarat pertamanya. Iaitu kita niat dalam waktu solat pertama. Bukan kita solat pun, kita niat saja. Kita tengah duduk dalam kapal terbang tu, kita minum air teh, minum air kopi kan. Kemudian dah masuk zuhur. Aku nak sembahyang zuhur nanti jamak takhir dengan asar lah. Sudah. Itu salah kira niat lah tu cukup. Sampai kita dapat tujuan, kita sembahyang lah ya. Dan syarat yang kedua, masih dalam bermusafir. Maknanya kedua-dua salat yang zuhur dan asar pun dalam musafir. Kalau kita sampai tempat tujuan kita tu dah balik kampung kita. Kalau dah balik kampung kita tu, itu bukan nama musafir lagi.
Tapi kalau bukan nama musafir, Ustaz, macam mana ni saya dah niat jamak? Oleh kerana kita dah niat jamak, maka kita tak berdosa, tetapi salat zuhur kita tu jadi qadaan. Dia tak jadi jamak. Sebab dah sampai ke kampung kita, dah sampai bandar. Melainkan kalau kita sampai di airport tu belum sampai di kampung kita. Ini kena kita faham, ya. Sepertilah juga kita nak keluar belayar. Bilakah kita dah boleh salat jamak dan kasar bila dah keluar kampung? Keluar kampung tu macam kita daerah Tampines, daerah Clementi, kalau daerah Kuala Lumpur, kita dah keluar, dah pergi ke perjalanan pergi ke KLA. Walaupun kita kata belum 82 km, tapi dah keluar pada perumahan kita. Kita dah boleh semayang jamak kasar di airport tu. Macam tu juga bila kita arrival. Bila kita arrival sampai di Changi Airport, sampai di KLIA, kita sampai di airport, belum sampai rumah kita, belum sampai kampung kita. Kita yang kampung kita kat Tampines, kita yang kampung kita dekat Jurong. Jadi sampai di airport, kita masih lagi nama musafir, kita masih lagi boleh jamak dan boleh kasar. Sebab kita belum sampai perumahan kampung kita. Jadi orang yang sampai KLIA, dia boleh semayang jamak, boleh semayang kasar, selagi dia belum sampai di Kuala Lumpur, di perbandaran tempat penginapan dia. Itu tuan-tuan, ya. Dan kemudian itu dua syarat saja. Apabila dia nak salat, dia nak salat mana satu dulu? Kita ni dah salat zuhur jamak takhir pada asar. Dah pukul 5.30 kita pun dah sampai di landing di airport. Kemudian kita pun dah ambil wuduk, siap-siap bersihkan diri. Kita pun nak salat. Jadi apabila kita nak salat mana dulu, Ustaz? Zuhur ke asar? Dia tak ada syarat. Tak ada syarat mesti zuhur dulu, tak ada syarat mesti asar dulu. Tapi yang bagus ialah kita buatnya mengikut dia punya urutan dia. Kita salat kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu urutan dia, cycle dia. Jadi kita salat zuhur dululah. Lepas salat zuhur 2 rakaat, kemudian kita salat asar 2 rakaat. Sebab kita ni masih musafir, masih di airport, belum sampai kawasan perumahan kita. Jadi kita boleh habis Ustaz niat macam biasa, tak ada niat tambahan jamak pun tak ada. Allah, aku salat fardu zuhur kasar, dah buat 2 rakaat. Kalau nak buat 4, buatlah. Aku punya Allah akbar, aku salat fardu asar kasar 2 rakaat. Tak ada niat jamak lagi, tak ada. Niat jamak hanya tadi kau dalam kapal terbang tu, dah waktu zuhur kau dah niat aku nak salat jamak lah. Macam tu juga orang-orang yang pergi umrah. Dia sampai kat Jeddah pukul 9.30 malam. Maghrib dalam kapal terbang. Nak salat maghrib dalam kapal terbang susah lah. Kalau macam tu, kita tengok matahari pun dah tenggelam. Dah masuk maghrib ni. Aku nak salat maghrib, jamak takhir dengan isyak. Jadi dah, itu aja. Sampai kita kat Jeddah, kita salatlah maghrib dulu 3 rakaat. Macam biasa niat, tak ada tambah-tambah jamak, tak ada. Dan kemudian kita ikuti dengan salat isyak 2 rakaat. Ya, sebab kita masih musafir. Dan tidak syarat. Antara maghrib isyak atau antara zuhur dengan asar tak syarat. Mesti bersambungan terus. Tak syarat. Tak sama seperti kalau kita jamak takdim, jamak awal tadi tu. Jadi kalau jamak takhir ni, lepas main zuhur, kita dah sampai airport, pukul 5.30, kita pun mula salat zuhur. Lepas main zuhur, ada telefon pula. Telefon pun kita pun berbual-bual dengan kita punya anak kita. Wah, mak dah sampai. Wah, okey. Dah berapa minit dah? 10 minit dah. Lamanya. Lepas tu semai asar pula. Boleh ke? Boleh. Ini jamak takhir dia boleh. Dia longgar sikit. Dia ringan sikit. Ya, ada sebab-sebabnya lah. Tapi panjang pula kalau nak cerita sebab dia. Tapi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi jamak takhir 2 syarat. Pertama, niat nak jamak takhir pada waktu salat yang pertama. Waktu dia, timing dia. Bukannya dalam salat, tidak. Dan yang keduanya, mestilah masih dalam musafir. Yang zuhurnya dan asarnya sampai dia dirikan salat masih dalam keadaan bermusafir. Dan ini pun ada problem juga. Apabila seseorang nak salat dah sampai destinasi, nak salat dia pula ada problem. Apa dia?
baju dia kotor Ustaz, najis. Tadi dalam flight tu, maaf kata dia masuk toilet, dah berselerak dah najis tu. Dia buang air kecil tu dah terkena pakaian dia. Habis macam mana saya nak salat ni, baju ni najis. Habis macam mana? Boleh tak saya salat jamak ni kat rumah? Jadi jawapannya di sini, pada alim-alim ulama mengatakan, apabila dia sudah putus safar, putus pelayaran, maka zuhur dia tu dinamakan qada. Nak zuhur tu namanya qada, tapi dia tak berdosa, ya. Dan kemudian salat zuhur dia, kemudian salat asar dia. Asar dalam waktu dia lagi lah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Baik, kita sekarang sampai pula kepada bab solat jamak kerana hujan. Bab solat jamak kerana hujan. Ada 5 syarat. Ni Ustaz, kerana hujan ada boleh sembahyang jamak ke? Pertama, mestilah dia tu jamak takdim. Jamak takdim, iaitu kalau kita nak salat zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Itu hujan lebat lah ni. Macam mana ni kalau kita nak keluar, nak balik rumah, nak datang lagi, dah susah ni. Jadi kita salat zuhur asar dalam waktu zuhur, itu jamak takdim, ya. Dan terdapat hujan tu waktu kita salat tu, daripada mula kita salat takbiratul ihram sampai kita beri salam masih hujan turun. Kalau kita dalam salat hujan pun dah stop, dah kita punya salat tak boleh jamak. Jadi bermula daripada takbiratul ihram sampai salam, salat yang pertama, dan bermula pada takbiratul ihram sampai salam, salat yang kedua, hujan masih turun lagi. Jadi itu dia punya syarat yang kedua. Dan yang ketiganya, salat dilakukan tu secara berjemaah. Kalau salat tu dia kat rumah, dia sendiri-sendiri saja. Hujan lah, kita sembahyang zuhur jamak dengan asar lah. Engkau kat rumah, bukan kau kena mana pun. Jadi tak boleh salat jamak macam tu, ya. Jamak kerana hujan tu tak dibenarkan. Ini kalau orang yang sembahyang berjemaah. Umpama di masjid lah kan, kalau kita pergi masjid. Dan antara dia punya tempat salat dia tu dengan tempat dia balik rumah jauh. Sekira-kira menjadi sulit dan susah kalau dia nak patah balik, dia nak salat lagi kat masjid tu. Dan terganggu, dan syarat kelima, terganggu perjalanan dia dengan kerana lecak, dengan kerana banjir, kerana hujan lebat. Jadi kalau dia balik rumah dah lah jauh, kemudian nak datang lagi ke masjid, jalan semua dah lecak dah, ataupun susah hujan lebat ni. Jadi sekarang kebetulan dia boleh masuk masjid, nak sembahyang zuhur, hujan pun turun. Jadi imam kata, okeylah, mari kita sembahyang zuhur jamak takdim dengan asar. Tapi kerana dia bukan musafir, dia hanya boleh jamak, tapi tak boleh kasar. Kasar ni khas hanya untuk musafir sahaja. Tapi jamak dia agak umum sikit. Dia boleh kerana musafir yang kita dah sebut tadi, dan dia pun boleh kerana hujan, dan nanti kita akan sebut pula oleh kerana sakit pula, ya. Jadi itulah 5 syaratnya orang yang salat jamak takdim dengan kerana sebab hujan. Jadi hanya boleh salat jamak takdim, dan hendaklah hujan tu berterusan, dan ke dalam dua-dua salatnya dikerjakan, zuhurnya dan asarnya, dan hendaklah salat tu dilakukan secara berjemaah, dan tempatnya di salat masjid lah kita kata, sampai ke rumah tu jauh perjalanannya. Dan kelimanya, perjalanan itu lecak dan menjadi sulit kalau nak datang balik salat di masjid. Jadi itu semua menjadikan sebab mencukupi syarat untuk dia boleh salat jamak dengan sebab kerana hujan. Itu tuan-tuan, ya. Adapun salat kerana sakit. Jadi salat kerana sakit. Salat jamak kerana sakit. Jadi salat jamak kerana sakit dibolehkan. Sebenarnya pendapat ini, perkara ini ada berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i pun ada berbeza pendapat. Yang pendapat ramai dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tetapi ramai juga ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Qadhi Husain, Imam Royani,
Imam Mawardi dan juga Imam Muzani. Imam Muzani ni murid Imam Syafi'i. Mengatakan Imam Syafi'i membolehkan jamak kerana sakit. Jadi sakit tu seperti yang kita sebut tadilah. Kalau dia dah salat zuhur, dia ni masalah ni, maaf kata, orang yang penyakit was-was, ataupun penyakit ni kencing tak putus, ataupun perempuan istihadah. Dia duduk bilik air tu kadang makan masa lama, setengah jam, 1 jam. Ya, apa nak buat, dah macam tu orang dia sakit. Lepas sembahyang zuhur, nanti tunggu asar, nanti duduk lagi 1 jam, kesian dia juga. Ya. Jadi Islam ni ada dia punya kemudahan. Walaupun Islam tu ada, kita kata, peraturan, bukan strict, tidak, tapi ada peraturan, tapi dalam masa sama dia ada kemudahan. Iza dhaqal amru ittasa'a, kata dalam usul fiqh, iaitu panduan ilmu hukum, kalaulah sekiranya sesuatu perkara itu menjadi sempit, dia akan ada kelonggarannya. Allah, susah lah Ustaz. Macam mana saya nak sembahyang ni, nak kena masuk bilik air, kemudian nak ambil wuduk lagi. Jadi dia susah kan. Jadi dia bolehlah sembahyang jamak kerana sakit. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jadi ini juga berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang perempuan yang bernama Sahlah binti Suhail. Dia ini penyakit istihadah. Istihadah tu mana darah penyakit. Dah habis haid dia, tapi darah masih keluar lagi. Itu darah penyakit. Jadi Nabi SAW suruh dia mandi. Setiap nak salat, mandi. Sebab tak tahu antara dia tu darah haid ataupun darah penyakit. Jadi dia pun menjadi kebingungan. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, ya Rasulullah, kesian dia. 5 waktu nak mandi, 5 waktu nak salat. Jadi Nabi kata, okeylah. Ya, kalau satu kali mandi untuk zuhur dan asar jamak. Sekali mandi untuk maghrib dan isyak. Dan subuh mandilah sendiri. Sebab subuh tu dia bujang lapuk, dia tak ada kawan. Jadi 3 kali mandi sehari. Jadi itu atas dasar hadis itulah juga ulama-ulama kita membolehkan. Bukan kata kerana sakit, kerana ada apa-apa masalah lain yang telah saya sebutkan tadilah. Ya, bukanlah ulama kita ni buat hukum ikut-ikut suka, tak ada. Ada banyak sandaran-sandaran mereka. Tapi jangan dijadikan, kita kata, permainan lah. Permainan tu suka-suka. Jamak lah, kita jamak. Suka-suka jamak. Macam juga kalau kita lihat anak-anak kita yang terpaksa berbaris dalam National Day Parade. Kadang lepas asar sampai ke isyak. Maghrib macam mana? Kadang-kadang asar pun dah susah. Jadi di sinilah nampak kita punya kerahmatan agama Islam kita. Maknanya asar tu boleh jamak takdim dengan zuhur, maghrib tu boleh jamak takhir dengan isyak. Jadi tak adalah dia dikira sebagai orang yang berdosa, ya. Dan begitu juga dalam keadaan situasi kita, pekerjaan kita, yang kadang-kadang kesempitan yang memerlukan kehadiran kita dalam tugas kita itu tak dapat kita elakkan. Kalau sekiranya misal kata nak cabut lari sekejap pun tak boleh. Ini kalau berlaku demikian, maka dengan itu boleh lakukan jamak. Cuma sebagaimana kata Imam Nawawi, tidak dijadikan adat kebiasaan. Ini semua perkara jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang. Bukan tiap-tiap hari. Kata tiap hari itu bukan jamak, itu qada. Maaf tuan-tuan, ya. Baik, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selesai kita daripada pembahasan tentang jamak, ya. Jadi insya-Allah saya akan sambung lagi juga dalam bab salat, ya. Walaupun semalam saya kata nak masuk bab akidah, tapi bab salat ni ada lagi saya nak selesaikan, dan insya-Allah saya akan sampaikan lagi tentang bab sembahyang dalam penerbangan, dan demikian juga tentang sembahyang-sembahyang sunat, ya. Dan insya-Allah dengan itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dalam sihat walafiat, ya. Dapat kita ikuti pengajian kita ini seterusnya, dan sharelah dengan kawan-kawan kita semua supaya mereka pun dapat manfaat kita bersama, insya-Allah. Dan dengan itu saya mohon diri minta maaf banyak dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, apa-apa kekurangan, dan mari sama-sama kita baca istighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mereka yang bertanya dengan saya ni melalui skrin ni ataupun melalui FB saya akan jawab melalui skrin. Yang di skrin tu saya akan jawab melalui skrin juga.
Dan yang mana FB, saya akan jawab di FB. Jadi mereka yang bertanya, insyaAllah besok atau malam ni mereka boleh buka lah. Ini semua recorded tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan boleh buka, tengok apa yang Ustaz jawab insyaAllah. Sekian saja untuk petang ini. Dengan itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lupa, malam ini ada pengajian di Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, jam 9 malam, iaitu Kitab Al-Hikam. Siapa ada masa, silakanlah malam ni, jam 9 malam. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.